Nak kata bounce back tu, ya, saya anggap dia sebagai bounce back. Tetapi dia bukan secara drastik lah. Maksudnya kita terus usaha lagi. Saya teringat kata-kata Coach Zaid Muhammad. Dia kata potential kita ni ataupun hidup kita ni macam padlock. Kunci yang ada nombor daripada 000 ke 999. So ada banyak dia punya combination number tu. Cuma kita belum jumpa. So once dah jumpa tu, yahoo, memang eureka lah. Memang dapat kejayaan yang sebenar kan. Betul. So yelah, apa yang berlaku tu saya jadikan sebagai pengajaran kepada saya. Tapi kita bangun balik. Assalamualaikum. Anda semua masih lagi bersiaran bersama saya Izzati Zakaria dalam rancangan podcast khas TNC, Diskusi Bulat Merenung Hikmah. Kita akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari di YouTube channel kita, di Facebook page dan juga di laman Spotify. Seperti mana yang sebelum ni kita bawakan kepada anda semua panel-panel daripada penyampai-penyampai radio IKIM sendiri. Macam tu juga minggu ni kita bawakan kepada anda semua seorang DJ yang mana baru sahaja menunaikan haji. Iaitulah siapa? Di sebelah saya DJ Luke. Tapi sebabkan beliau baru sahaja menunaikan haji, saya kena panggil Haji Luke lah. Apa khabar Haji Luke? Sihat? Dia tutup muka. Dia malu-malu hari ni. Malu lah Zati, malu. Soalan tadi? Kita panggil Haji Luke. Macam mana perasaan? Perasaan apa? Perasaan menunaikan haji tu. Of course lah, 45 hari macam-macam. Ada suka, duka, tawa, riang, tawa, gembira, semualah. Masin, masam kan? Masin, masam. Tapi saya boleh katakan satu pengalaman yang sangat berharga. Sebab yelah, kita buat haji setahun sekali pula. Sekali seumur hidup. Betul. Sekali seumur hidup. Kalau ada rezeki 2 kali, 3 kali kan. Ya, tadi terima kasihlah Zati sebab panggil saya Haji Luke. Sebab saya memang suka. Okey ke saya panggil? Okey. Kenapa kena panggil lain? Okey, sebab saya rasa bila dipanggil gelaran haji di depan ni, saya rasa lebih terkawal lah. Masya Allah. Sebab kita ni banyak dosa. Perspektif yang berbeza. Betul? Kita banyak dosa. So dia somehow or rather dia mengingatkan saya lah untuk lebih berhati-hati. Ya, macam aku dah ada title haji, so aku kena macam tu. Aku dah pernah tunaikan haji. Aku dah pernah tunaikan haji, jadi aku kena behave, kena jaga. Ya, betul. InsyaAllah perspektif yang beza. Sebab yelah, kadang-kadang orang boleh macam nak judge kita kan. Alah, sajalah tu nak suruh panggil haji, sajalah tu nak suruh panggil datin, nak title. Kan orang kata nak title, tapi sebenarnya kita ada something yang kita niatkan dan kita doakan, yang mana kita dan Tuhan saja tahu. Amin. Masya Allah. Kita dah macam tiba-tiba dah masuk topik kan. Tak, sebenarnya topik kita hari ni tiba-tiba baru intro dah masuk. Topik kita hari ini adalah tentang bounce back. Minggu lepas kita dah pun cakap soal travel ke negara-negara luar, cakap tentang impian, cakap tentang kerjaya, tentang cita-cita. Minggu ni kita nak cerita tentang bounce back. Apa sebenarnya bounce back tu? Okey, jadi untuk Haji Luke sendiri, kita tahu Haji Luke merupakan seorang selebriti TV, pernah menjadi host di rancangan televisyen secara yang bersiaran langsung lah sebenarnya. Dan juga sekarang ini merupakan penyampai radio untuk slot Warna Pagi. Jadi sebagai seorang yang bekerja untuk dua industri dua lapangan yang berbeza tu, apa yang Haji Luke boleh kongsikan, macam bila nak kata berbeza ni dua benda tu, yang Haji Luke rasa macam mana kita nak meraihkan dua perbezaan ni, dan macam mana kita punya nak adapt diri masuk kepada dua-dua lapangan tu. Okey, pada mulanya dah berapa lama dulu okey. Pengalaman saya tak lama lah saya berada di depan kamera. Tolak cuti, tolak pergi haji, tolak syuting sana sini dah 20 tahun lah lebih kurang. Wow, tak lama. Itu definisi tak lama ya. Alhamdulillah lah, direzekikan oleh Allah untuk bekerja dalam bidang ni. Pergi mana pun, pergi utara ke selatan ke barat ke timur, saya kembali semula ke bidang ni. Mungkin itulah rezeki. Tapi nak kata saya bersyukurlah. Saya bersyukurlah dengan apa yang Allah kurniakan kepada saya. Dan kalau tanya dari segi perbezaannya tu, kalau dari segi ilmu public speakingnya, dia lebih kurang sama. Cuma
di radio ni dia tak ada visual. Okey. Tapi semua sekarang ni kita punya teknologi dah makin canggih kan. So bersifat hybrid lah. So kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu kita nampak dekat konti ada kamera. So maknanya itu dia melibatkan visual jugalah. Okey. Boleh dengar suara, boleh tengok muka, tengok pergerakan. Tapi dia punya visual tu bersifat santai. Santai. Tapi yang penting dia punya cara mengendalikan suatu program tu, saya rasa tak ada banyak beza sangatlah, sama. Sama je. Sama je. Cuma mungkin bila kita live, bila kita depan kita ada penonton kan, betul tak? Betul. Ada yang ada yang tak ada. Dalam studio tu ada yang ada orang lah. Nak cerita mula-mula tu memang gugup juga tadi. Okey. Cuba Haji ceritakan macam mana pengalaman tahun pertama sebagai hosting. Waktu tu lah, kalau saya tak silap, saya cuba teka sebab saya pun mengikuti jugalah Haji Luke ni. Sebab tu bila duduk sebelah, saya rasa macam kecilnya. Orang sebelah dah 20 tahun. Saya baru 2 bulan. Nampak macam taklah 5 tahun Nampak macam 5 tahun. Amboi. It's okay. I took that as compliment. Macam mana perasaan waktu nak cater jadi host tu kan? Macam mestilah nervous. Okay. Alhamdulillah. Saya start dengan sebagai malu nak cakap, tapi saya pelakon juga dulu. Pelakon, tapi pelakon setakat ekstra je lah, turun tangga. Turun tangga. Tapi masuk juga lah kameranya. Ada dialognya juga lah. Ada dialognya. Pernah pegang watak utama jugalah. Okey. Cuma saya tak suka. Saya terlepas train lah ni. Tak drama apa tu? Lepas. Masih lagi boleh tahan train tu. Boleh tahan. Masih lagi boleh tahan. Cuma saya tak apa. Bukan tak apa. Mungkin itu bukan bidang saya lah. Maksudnya bukan favor saya dari segi lifestyle. Okey. Sebab berlakon ni tahulah komitmennya tinggi. Betul. Dia punya masa berada di set tu lama, sampai 2-3 pagi. So dia mungkin pada saya dia mengganggu saya punya biologi sikit lah. Biologi tidur apa semua kan. So saya lebih suka pada hosting. Tapi lepas berlakon tu, saya masuk ke dunia iklan. Saya jadi model untuk iklan. Model. Talent. Model macam, bukan voice over Okey, lepas tu saya buat voice over. Lepas talent tu saya buat voice over. Saya voice over tak lama, dalam 2007 macam tu. Okey. Lepas tu saya jadi penyampai berita. Itu TV mana? TV 9? Itu saya start dengan bernama TV. I see. TV 9 saya tak pernah. Okey, lepas baca berita tu saya terus masuk ke dunia pengacaraan. Okey. Kita nak tahu tak? Okey, nak tahu. Nak tahu. Nak tahu tak? Saya segala-gala yang saya buat semuanya first time. Wow. Baca berita first time. Jadi tapi itu orang yang panggil. Orang panggil sebab saya rasa Allah campakkan mungkin kepercayaan tu kat saya. Okey. Kata okey, kau panggil dia ni sebab dia boleh buat. Dan saya yakin saya boleh buat. Okey. Tapi pada mulanya memang adalah hiccup sana sini. Okey, betul. Tapi tak apa, saya belajar. Kena marah, kena tengking. Kau TV dia pakai earpiece. Kau salah tanya soalan, salah kena tengking lah dengan pengarah, director, penerbit, producer. Dia tengok ni. Kita punya producer ataupun executive producer lah. Saya, apa soalan ni? Macam-macam. Kata-kata nista. Lepas bila bercakap tu, kita nak kena kawal muka lagi kan, pakai kamera. Kalau buat TV ni kena pakai earpiece. So saya boleh cakap kalau orang yang buat host TV ni, dia sangat multitasking. Ke multi, double, triple, sebab kena dengar cue. Yes. Lepas tu kena dengar apa guest cakap. Lepas tu kena dengar lagi apa lagi, mungkin FM tengah cakap. Betul. So dalam kepala dia macam-macam. Kalau boleh nampak kepala, kalau tengok kepala ni transparent, boleh nampak dia macam bergerak. Betul. Tak? Saya dah tak, betul. Tersasar pula ni. Tak tersasar. Masih di landasan yang benar. Baik. Okey. Nak sambung? Lepas tu saya ke dunia radio lah. Okey. Radio ni pun first time juga. Diberi kepercayaan untuk mengendalikan warna pagi. Wow. Lepas tu saya ke dunia korporat. Kemudian saya balik ke dunia. Balik ke dunia TV dan radio. I see. So kita dah nampak lah macam sepanjang 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun lah. Kurang lebih. Kita punya orang kat sebelah saya ni, kita boleh kata all rounded lah. Semua benda lah dia boleh buat. Tapi dalam bidang media ni kan, betul tak?
Maksudnya dah cuba macam-macam. Pengacara, pembaca berita. Dan yang menariknya tadi tu bila semua benda tu adalah first time. Macam sebelum ni kita dah pernah dengar yang macam perkongsian dengan DJ Syafiq kata yang kadang-kadang benda yang biasa-biasa yang kita buat tu, benda tu dia boleh jadi serius kalau kita buat yang betul-betul. Mungkin macam tu juga situasi yang sama juga kan. Bila kita cerita tentang kerjaya, tentang impian, tentang cerita ni, bila mana kita buat benda tu dengan sungguh-sungguh, kita buat yang terbaik, benda tu akan jadi macam boom, akan jadi wow. Dan sampai ke satu tahap orang boleh letak kepercayaan dekat kita. Orang bagi, okay, buatlah bagi dia. Sebab dia boleh buat, dia boleh buat. Jadilah macam Haji Luke. Semua all rounded, semua benda boleh buat. Okay? Jadi insyaAllah kepada anda semua, banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan Haji Luke. Dan saya yakin ramai yang nak tahu sebenarnya bagaimana kisah jatuh bangun. Banyak sangat pengalaman, mestilah ada jatuh dan bangunnya. Kalau nak tahu, kita akan kembali selepas ini. Okay. Baiklah, welcome back guys. Anda semua masih lagi bersiaran bersama saya dan juga Haji Luke. Untuk topik kita kali ini, bounce back. Kita nak bounce back daripada apa sebenarnya? Tak ada air. Itulah, saya kena cari floor manager lah, kena minta sponsor air. Tak apalah, next episode insyaAllah. Okay, tadi kita dah cerita, kita dah dengar Haji Luke pergi haji selama 45 tahun. 45 tahun? 45 tahun, sorry. 45 hari. Sorry, Ted. Tolong sensor. Tolong edit. 45 bulan. 45 hari. Okay. Kenapa dengan Izzati ni? 45 hari pergi haji. Dan Haji Luke tadi cakap banyak yang suka pengalaman, suka duka, pahit, manis, getir, perik yang dilalui sepanjang 45 hari tu. Jadi bila saya fikir balik kan, 45 hari kan, tapi tadi Haji Luke pun ada cerita yang Haji Luke dah pun berada di dunia industri media lah kan. Industri media ni selama 20 tahun. Jadi kita boleh fikir logik lah, mesti banyak ragam-ragam, mesti banyak rencah-rencah, manis, pahit, masin, suka, duka dah pun Haji Luke lalui sebenarnya. Jadi mungkin Haji Luke boleh ceritakan sepanjang 20 tahun berada di dunia industri media ni, pernah tak rasa kita sekarang ni famous kan, orang panggil orang-orang toksik, manusia-manusia yang toksik. Pernah tak berhadapan dengan ragam manusia yang macam tu? Pernah tak rasa disisihkan? Jawapannya pernah. Of course lah, memang ada banyak pengalaman yang saya lalui. Dia bukan kepada manusia yang toksik, ada juga manusia toksik, tapi lebih kepada saya cakap kita dibuang kerja lah. Dibuang kerja. Dalam sepanjang hidup saya ni, saya dah 3 kali kena buang, retrench, buang kerja. Sepanjang 20 tahun 3 kali? 3 kali. 3 ke 4 kali macam tu lah. Saya dah sampai dah lost count dah. Wow. Sebab orang berdendam ke? Bukan. Kadang-kadang tu pasal sistem, pasal kita punya status. Tapi yang mungkin bukan berdendam, dia lebih kepada ketidakadilan lah. Ketidakadilan. Satu yang final tu lah, ketidakadilan yang menyebabkan saya rasa macam awak nak berhentikan saya tapi tak panggil. Dia terus macam tu. Dia terus suruh orang lain bagi tahu. Very did not professional. Tak bincang, tak apa. So kita sedih lah kat situ. Agak down jugalah masa tu kan. Sebab kita anak 3 orang. 4 kali. So dia yelah, ada company tutup, ada yang mungkin sistemnya, ada yang dianiaya. Tapi alhamdulillah, sebab saya nak relatekan dengan kita punya bounce back tu. Kita punya bounce back tu. So nak kata bounce back tu, saya anggap dia sebagai bounce back, tetapi dia bukan secara drastik lah. Maksudnya kita terus usaha lagi. Saya teringat kata-kata Coach Zaid Muhammad. Dia kata potential kita ni ataupun hidup kita ni macam padlock, kunci yang ada nombor dah, daripada 000 ke 999.
So ada banyak dia punya combination number tu. Cuma kita belum jumpa je. So once dah jumpa tu, yahoo, memang eureka lah. Memang dapat kejayaan yang sebenar kan. Betul. So yelah apa yang berlaku tu saya jadikan sebagai pengajaran kepada saya. Tapi kita bangun balik. Banyak. Normal sebagai manusia kita akan sedih. Bangun pagi, Apa aku nak cari makan kat anak aku kan. apa aku nak buat ni, Aku dah kena berhenti kerja. tarik nafas, tak apa. Ya, tak boleh. Kau bagi tisu? Ada tisu. Tak apa, Allah ada. Tak. Allah ada. So kita rasa usahalah, terus usaha sampai dapatkan. Dia kadang-kadang tu Allah, okay, dia kadang-kadang tu kita usaha jalan A, tapi jalan A tu kita tak dapat dia punya hasil dia. Mungkin hasilnya proses itu sendiri, tapi Allah bagi fast lane kat jalan B. Terus dapat jalan B tu. Itu saya percaya benar. Saya percaya betul. Dan itu yang berlaku kat saya lah, menyebabkan saya sangat-sangat yakin kebenaran Tuhan saya tinggi lah ke Allah SWT. Cakap pasal kebergantungan, itulah yang penting sebenarnya. Maksudnya macam mana tak kebergantungan. Bila kita cakap soal kebergantungan ni, dia terkait juga dengan tauhid kita. Macam mana kita percaya yang semua yang berlaku ni di atas peraturan Allah kan. Di atas aturan Allah. Allah yang kontrol benda ni. Macam tu juga tadi bila Haji Luk cakap, kita nak benda A sebenarnya, tapi Allah tak bagi yang A tu, tapi Allah bagi benda lain yang memang lagi baik. Betul tak? Yang memang yang kita tak pernah jangka pun kita akan dapat. Dan banyak kali jadi kat saya. Banyak kali jadi. Dan saya bersyukur lah. Sebab Itu tu cerita dia sikit lah. Macam kalau boleh macam kita nak lagi lebih menyelami kisah Jatuh Bangun Haji Luk kan. Cuba ceritakan macam situasi tu macam mana Haji Luk react dengan benda tu. Macam mana pula hubungan dengan family, macam mana isteri kan. Semestinya lah isteri, anak-anak terima macam mana. Yang paling saya ingat tahun 2019 lah. Masa tu saya sebagai ketua komunikasi korporat di sebuah kementerian. Tanggungjawab besar masa tu saya merupakan seorang pengarah di situ. Entah macam mana tiba-tiba saya tak dapat apa-apa notis verbal, terus dibentikan. Notis verbal hanya daripada orang lain, pihak ketiga, bukan daripada orang yang mengarahkan tu lah. Kemudian saya masih lagi happy, saya masih yakin, tapi biasalah kita manusia ni kadang ada rasa down kan, ada rasa sedih, ada rasa happy. Lepas tu saya terus berusaha lah, saya berusaha untuk dapatkan kerja, so, masa tu saya 2017 tu saya dah kata saya nak bersara dalam bidang broadcasting ni. Dan saya masuk bidang korporat, tapi ditakdirkan saya kena diberhentikan di bidang korporat tu, dan saya masuk ke bidang broadcasting kembali. Usaha sampailah saya dapat projek dengan satu TV station. Okey. Yang mana macam lumayan juga. Ya, saya rasa Allah gantikan. Ya, saya rasa itu gantinya lah atas mungkinlah kesabaran saya dan usaha saya. Okey. Dan saya rasa itu satu pengajaran yang sangat besar dalam hidup saya. Okey, sabar dulu. Kita kena stop Haji Luk ni daripada menitiskan air mata. Tak. Sebab kita bukan nak buat cerita, tapi benda tu yelah, kadang-kadang bila kita teringat balik Jatuh Bangun kita kan, kita rasa macam menangis, sedih, rasa macam wow. Bila kita tengok dekat hujung tu, kita rasa macam gembira yang kita boleh sebenarnya lalui benda tu. Sama lagi? Boleh? Okay. Dan Alhamdulillah tahun 2019 tu lah saya masuk, kiranya saya hantar proposal ke satu syarikat penyiaran. Hantar proposal, saya pergi presentation. Dan ni first time, maksudnya semua first time dapat. Masya Allah. Dapat projek itu. Dan saya sangat gembira lah. Dan saya dapat projek itu sama juga macam tarikh. Saya dilahirkan pada 3 Jun jugalah. Saya ingat lagi. Itu tahun 2019. 2019, tahun yang sama diberhentikan. Yes. Daripada itu. And, sorry, 2020. Saya dapat projek itu 2020. Tahun selepas. 3 Jun. Saya pergi haji pun 3 Jun. Saya dapat saya punya
master saya pun 3 Jun juga. Masya Allah. Memang Terima tarikh kasihlah ramai. Allah kerana lahirkan saya. Pada tarikh 3 Jun. Sangat-sangat bermakna lah bagi saya. Okey. Masya Allah. Okey, saya pun macam dah nak bergenang kan bila teringat, bila dengar balik cerita tentang Haji Luke ni. Tak apa, kita yakin ramai lagi yang nak dengar kisah-kisah jatuh bangun Haji Luke kan. Di sebalik seorang Haji Luke sekarang ni, Haji Luqman Hakim sekarang ni sebagai seorang penyampai radio segmen Warna Pagi, kita nak tahu lagi macam mana beliau bangkit, bounce back daripada apa yang berlaku dalam kehidupan beliau selama 20 tahun kan. Jadi kepada anda semua, teruskan macam biasa, teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya dan juga Haji Luke di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah, kembali selepas ini. Welcome back guys. Anda semua masih lagi bersiaran bersama saya Izzati Zakaria, host anda untuk podcast Sit and Seek. Macam mana kita punya merenung, bukan. Macam mana kita punya tagline, hafal tak? Macam mana? Diskusi bulat. Diskusi bulat. Merenung hikmah. Merenung hikmah. Itu je tak? Diskusi bulat merenung hikmah. Hikmah yang kita nak dapat hari ni apa? Itulah topik kita pagi hari ni adalah tentang bounce back. Tadi kita dah dengar macam jatuh bangun Haji Luke sebagai seorang, kita kata anak seni kot, boleh ke saya claim macam tu? Kalau orang tanya saya, macam pernah nampak lah brother ni kat mana? Saya kata saya orang industri. Orang industri. So saya tak, industri seni lah, broadcasting. Industri seni, yes. So saya tak apa suka bila orang cakap saya artis. Macam over sangat. Macam over. Padahal kita bukan artis. Padahal bukan artis. Kita celebrity. Saya bersama dengan selebriti Haji Luke kat sini. Allah. Kita nak kata banyak, kita dengar dah jatuh bangun macam mana Haji Luke ni pernah dibuang kerja secara tiba-tiba tanpa notis, yang mana kita kata benda tu sangat tidak berperi kemanusiaan. Kalaupun jadi kat saya pun, saya mungkin akan jatuh terduduk. Apatah lagi Haji Luke yang merupakan seorang kita English ni kita panggil breadwinner lah, yang menyara keluarga, ada 3 orang anak dengan isteri, ada juga parents yang perlu untuk berbakti. Macam mana perasaan kita kalau kita tiba-tiba diberhentikan kerja macam tu je. Jadi untuk round yang terakhir ni lah, suka saya untuk bertanya kepada Haji Luke soalan yang mungkin klise, tapi saya rasa boleh untuk kita sama-sama mengambil iktibar, mengambil inspirasi sekiranya anda mungkin mengalami situasi yang sama. Apa sebenarnya yang menjadi penguat kepada Haji Luke untuk terus kita kata bangkit bangkit dan bounce back lah daripada kejatuhan yang kita kata mungkin jatuh terduduk tu kan. Macam mana tu Haji Luke? Satu perkataan yang saya boleh gambarkan pasal saya ni, saya insyaAllah saya ni istiqamah. Istiqamah. Buat sikit-sikit tapi buat hari-hari. Itu pun baginda pun suruh suka orang macam tu kan. Maknanya kita kena istiqamah buat sikit-sikit hari-hari. So apa yang kita buat, kita bangkitlah hari-hari. Kalau hari tu dah penat, rehat. Jangan berhenti. Besok cuba lagi. Lusa cuba lagi. Tulat cuba lagi. Sampailah kita berjaya. Berjaya. Bukan sampai Abang Zamil. Tak. Sampai berjaya. Saya sebut Sampai kita berjaya. Istiqamah. Dan saya boleh katakan saya ni macam pokok kelapa kot Zati. Okey. Pokok kelapa apa keunikan pokok kelapa? Semakin tinggi dia jatuh. Okey. Itu sebahagian lah. Yang lagi? Dia kuat, teguh. Lagi? Pokok kelapa ni apa? Batang dia, buah dia, daun dia. Semuanya. Semua Kualiti dan berguna. Masya Allah. Saya boleh katakan begitulah. Yalah, kita ada sikit pengalaman dalam bidang broadcasting, TV, radio. Masa saya, apa yang jadi kat saya tu, saya sambung belajar masa tu. Okey. Master. Ramai tak tahu. Saya master dalam bidang kaunseling. Okey. Saya juga adalah seorang kaunselor yang berdaftar dengan kaunselor Malaysia. Masya Allah. Itulah saya kata. Kita sebenarnya ada selebriti yang sangat all-rounded. Multi-talented. InsyaAllah. Terima kasih Allah. Saya seorang kaunselor. Dan saya punya production sendiri. Okey. Yang tadi saya masuk pitching itu kan. Kira company sendirilah. Okey. Kan, untuk kita sustain. Tapi
saya boleh kata yang benda ni is a process lah. It's a process. So kalau jadi dekat anda, mungkin pengalaman saya ni boleh jadikan sebagai iktibar. Kalau tak boleh guna semua, tapi jangan tinggal semua. Gunalah sikit sebanyak untuk kita kuat dalam kehidupan kita. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Itu dia kata-kata semangat. Kalau macam saya sendiri, yang menjadi penguat lah, kalau contoh saya kan, kita ada macam self-affirmation. Setiap hari kita rasa macam, contoh terutamanya hari Isnin, kita nak pergi kerja rasa macam, oh Monday blues. Macam, Monday blues. Okay. Monday blues. Rasa macam tak semangat ni nak kerja. And then kita akan ada, orang kata kita kena setiap hari kena ada self-affirmation, kena duduk depan cermin cakap, aku nak pergi kerja sebab apa, semua tu. Okay, kalau macam Haji Luke sendirilah kan. Haji Luke, apa yang menjadi penguat untuk pergi bangkit setiap hari? Amanah. Masya Allah. Saya fikir kalau saya tak bangkit pukul 4.30, 5 pagi tu, kosong lah konti. Tak pun kesian lah partner saya. Seorang-seorang ni kan. So, itu je penguat saya. Lepas tu, fikirkan komitmen setiap bulan. Itu pun sama juga. Dan kita usahalah sampai menjadi penguat semangat kita setiap hari. I see. Okay, yang menjadi penguat semangat. Betul-betul saya setuju dan saya sokong. Kadang-kadang benda tu, orang kata sebenarnya kita tak perlukan motivasi untuk kita terus maju ke depan. Tapi yang kita perlukan adalah disiplin. Kan? Dia ikut orang juga lah Zati. Okay, macam saya, ada orang dia belajar melalui visual, dia tengok. Ada orang dia banyak belajar dengan pendengaran. Ada orang banyak belajar dengan dia buat something. So saya rasa saya banyak belajar dengan mendengar. So bila kita mendengar tu, kita punya dia kuat kat situ. Kuat kat mendengar. So dengar belajar. Dengar apply belajar. Dengar apply. Dengar belajar apply. Saya rasa itu lah menjadi penguat semangat saya. So kita kena teruskan. Kalau anda tak pasti anda apa, maksudnya kena tengok, kena baca ke, kena dengar ke, kena buat ke, cuba lagi, eksperimen lagi sampai berjaya. Saya tahu saya punya kekuatan adalah dengan mendengar. Kiranya dengar tu, kita dengar apa yang orang cakap. Dengar apa yang orang cakap, dengar kata-kata motivasi. You boleh buat, kau boleh buat. Dan dia masuk dalam darah saya. Kalau Toreh ni kata, nampak dah, kau boleh buat sampai bawah. Kau akan berjaya. Kau akan jadi milenial. Okay, faham. Kita kena tahu apa kita punya jenis self-affirmation. Kalau dengar, kita kena dengar lah benda yang baik. Okay, menarik. Saya baru tahu benda ni. Sebab kita kalau kita tak tahu diri kita macam mana, so kadang-kadang benda tu yang tak berkesan sangat lah kan. Tak berkesan sangat. Kena gali lah sampai kita jumpa. Bos saya pernah cakap, kalau you tak tahu minat you, teruskan mencari sampai jumpa. Okay, jap. Bila bercerita tentang kita tak tahu minat kan, mungkin ini kepada adik-adik ataupun graduan-graduan kita yang mendengar. Saya pernah dapat satu soalan lah. Dia kata, macam mana kita nak tahu minat kita? Macam mana kita nak tahu yang pekerjaan yang kita buat sekarang ni adalah benda yang kita minat sebenarnya? And then jawapan saya kepada dia adalah, kita memang takkan pernah tahu kita minat apa sampailah kita jumpa apa yang kita minat. Macam kadang-kadang kan, bila kita buat satu pekerjaan tu, boleh terjadi macam, aku tak minat lah benda ni. Kita baru discover yang, aku tak minat benda ni. So macam Haji Luke rasa macam mana? Sepanjang mula kan dah buat banyak kan, dah buat hosting, dah buat ni, pergi tu. Apa minat sebenarnya Haji Luke? Ini sebahagian daripada apa yang saya belajar masa saya buat master counselling. Dia ada satu test yang kita kena ambil. Test tu, ni bukan test yang wajib ambil, tak ada. Tapi bila you ambil test tu, you akan tahu apa you punya minat. Kita panggil Riaset ataupun Holland test. Itu boleh tentukan ke mana arah tuju kerja yang you sesuai dengan you lah. Macam saya memang dia ada 6 ciri kat situ. Macam saya lebih kepada artistik. Memang terbukti lah. Saya memang dalam bidang broadcasting ni, artistik, social. Saya suka jumpa orang, saya suka sapa-sapa orang, walaupun saya introvert. Introvert. Yang ketiga, enterprising. Enterprising ni maksudnya suka berbisnes. Memang tiga-tiga tu ada dengan saya. So kalau you tak tahu, pergi jumpa kaunselor anda, kaunselor kerjaya yang boleh direct you ke mana you nak pergi. Boleh jumpa Haji Luke juga? Boleh jumpa saya gini. Kalau saya nak buat juga test tu, dapat free tak? Saya sekarang ni pun ditugaskan untuk jadi kaunselor lokum
di klinik Alaminda. Saya punya jadual saya hari Khamis dengan hari Sabtu. Oh, kena pergi selalu sana. DM saya ke boleh, dan DM saya boleh Linluk_Alhakim_KBPA. Nanti saya bagi kat kira admin kat sana. Lepas tu nanti dia akan setkan appointment lah. Oh, okay, menarik. Okay, so kiranya kalau kita nak tahu minat kita, satu kita boleh guna test tu lah. Kan? Ataupun yang kita tak nak guna, mungkin ada yang tak nak buat test tu, kita kena discover. Gali dan gali sampai jumpa. Analogi ni macam ni lah, Zati. Kita nak makan. Kita tengok ikan keli masak sambal. Okay. Kita tengok ayam masak kuning. Kita tengok asam pedas, ikan pari masak asam pedas. You semua first time tak tahu mana satu. Sampai you rasa. Oh, asam pedas ni rasa dia pedas-pedas sikit. Ayam masak kuning ni rasa dia lemak-lemak sikit. Sambal ikan keli ni ada rasa macam hanya ikan keli sikit. Mana yang you minat? Mana you prefer? Maknanya dah cuba dulu. So, kalau kepada para graduan, ini pun saya selalu cakap kat anak saya. Pergi, kalau siapa yang, ataupun kerjaya yang you minat tu, pergi tanya orang. Tanya siapa yang dah jadi yelah, dah orang dalam bidang nak jadi tu. Okay. Kalau you nak jadi accountant, pergi tanya dia. Macam mana lifestyle sebagai seorang accountant? Betul. Kalau dah nak jadi engineer, macam mana lifestyle seorang engineer? Begitu. Tak tahu, pergi tanya kaunselor kerjaya anda. Macam saya, kalau saya memang galakkan anak saya, tanya saya. Tanya ayah ni, tanya ayah. Supaya ayah boleh guide you all untuk dengan siapa you nak berjumpa. Saya sebagai jambatan lah. Yes. Okay, faham. Okay, menarik. Maksudnya kita kena, selain kita minta pengalaman, sebab kita tak tahu pengalaman apa, macam mana jadi ni, macam mana. Kita minta daripada orang yang berpengalaman lah, senang cerita ni kan. So, saya terfikir tu sebab zaman sekolah dulu saya tak diberi guidance macam tu. So sebab tu saya kita kena follow the flow. Sebab tu kita macam kadang-kadang itu kejap ini, kejap itu, kejap ini, tak tahu. Tak ada guidance. Betul. Sekarang dah ada guidance, alhamdulillah lah. So saya tak nak benda yang sama jadi kat saya, jadi kat orang lain. Generasi seterusnya. Yes. Kan. Faham. Kita nak melahirkan. Faham. Kita nak melahirkan generasi yang tahu ke mana arah tuju dia nak pergi. Betul. Yang objektif yang dia tahu. Masya Allah. Wow. Topik kita daripada kerjaya menjadi tertukar. Tapi tak apa. Asalkan benda tu memberi inspirasi dan manfaat buat anda yang mendengar. Okeylah, kepada anda semua, kita telah pun macam biasalah. Habis dah ke? Dan nak habis dah. Allah. Banyak lagi nak cerita ni. Banyak lagi nak cerita. Okey, kita boleh ada next series. Kita tunggu next series. Kita jemput lagi Haji Luke. Kepada anda semua yang menonton, yang rasa seronok episod kali ni, boleh komen dekat bawah, dekat ruangan komen tu komen. Kita nak topik apa lagi yang nak dikongsikan, nak topik macam mana lagi. InsyaAllah kita akan cuba, orang English kata, put the discussion on the table. Macam tu. Kita akan cuba bersama dengan panel penyampai radio kita. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan saya dan juga Haji Luke. Thank you guys. Semoga dapat memberi inspirasi, manfaat sedikit sebanyak buat anda semua yang mungkin sekarang ini sedang mengalami situasi yang sama. Kami doakan semoga setiap apa sahaja kesusahan yang dilalui, Allah mudahkan, Allah lapangkan jalannya, insya-Allah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan podcast khas Radio IKIM ini, Sit and Seek. Kita akan bersiaran. Didengar je? Boleh tengok? Dengar dan tengok. Okay. Dengar dan tengok kami di YouTube channel, di Facebook page, di Spotify pun kita ada. Di seluruh platform digital kita sediakan untuk anda semua yang tak sempat tengok episod sebelum-sebelum ni. Bolehlah tengok di semua platform digital kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di ruangan yang episod akan datang bersama dengan panel lain. Kalau anda semua nak Haji Luke, boleh komen. Saya nak Haji Luke je. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Bye. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.